inspirasi, inforia, Islami, semuanya diikut. Ini menjadi satu asas problem yang berlaku akan dapat diselesaikan. Dari situ antara yang kurang mendapatkan perhatian sebab ini kita ada banyak kita panggil yang mengganggu dalam interaksi dan komunikasi kita, seperti perhatian-perhatian yang diberikan. Contohnya orang bercakap kita tengok handphone, kan? Orang bercakap kita tengok handphone. Jadi kalau kita bercakap orang tengok handphone pun kita akan rasa perasaan dia ni tak dengar cakap aku, atau dia tak suka ke. Jadi ini semua tak sanggup tahan buat selamanya. Sebaiknya aku mempunyai rencana, dan aku sedia, aku rela melukakan segalanya, dan aku sudah berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahassalna bidhil izzati wal jabarut wa i'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma sarif 'anna hadha al-waba' wa qina sharra ar-rada' ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarga dan sahabat baginda sekalian. Kami berlindung dengan mulia Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpegang teguh pada mulia Allah, Tuhan pemilik segala alam ghaib, dan kami bertawakal kepada mulia Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada wabak ini dan ta'un dan bala bencana. Kami mohon dengan ihsan-Mu, wahai Tuhan yang maha lemah lembut lagi maha menguasai. Sesungguhnya Dikau maha berkuasa di atas segala sesuatu. Wahai Tuhan yang berkuasa menolak bala, Ya Allah, Ya Allah, Tuhan yang berkuasa menolak bala, wahai yang maha pengasih. Ya Allah, Tuhan yang berkuasa menolak bala, wahai yang maha penyayang. Lindungilah kami daripada bala, wabak penyakit, kesempitan hidup, gempa bumi, mihnah dan fitnah, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardh wa la fis samaa'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas sami'ul 'alim. Hijrah adalah dari insan yang sejati. Hijrah itu memanggil jalan yang suci. Dengarkan lagu Hijrah Demi Ilahi, alunan penyampai Radio IKIM yang akan mula disiarkan menerusi ke semua platform digital Jumaat ini 4 Ogos 2023. Terus ikuti kami di semua platform media sosial bagi mendapatkan info-info terkini. Radio IKIM, inspirasi Inforia Islami. Wari-wari saya Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dengar ya. مرحبا يا كريم
مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا وجهك يسعد مرحبا وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا حوضك الصافي المبرد مرحبا حوضك الصافي المبرد مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا وجهك يسعد مرحبا وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني السيئات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غفر الخطايا وذنوب الموبقات أنت ساتر المساوي ومقيل العثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya Andi Ikim, inspirasi Inforia Islami. Ekspresi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih pada rakan pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Bersama kita menerusi perkongsian hari ini, Kemuliaan Al-Mustafa. Sekali lagi kami jemput untuk sama-sama berkongsi ilmu bersama dengan sahabat pendengar. Dah pun bersedia di hujung talian saat ini dari Kedah Noha, mai ke sini untuk sama-sama bersama dengan rakan pendengar. Kita ada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Nurul Anwar Nasrun di hujung talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama kami pada malam ini nak berkongsi ilmu berkenaan dengan baginda Nabi SAW, dan paling penting untuk episod kali ini nak bawa tentang mengikut pimpinan jalan Rasulullah SAW. Siapa lagi kan Ustaz kan yang terbaik untuk kita ikuti pimpinannya. Jadi bagaimana pimpinan yang tang mana kita nak ikut tu? Jom Ustaz kita mulakan dengan perkongsian kita, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, tamanya kita panjatkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam ini ya DJ Yati dapat kita bersama dengan para pendengar di radio IKIM FM pada malam ini. Alhamdulillah, pada malam ini tajuk yang kita pilih berdasarkan kepada rancangan kemuliaan Al-Mustafa ini adalah mengikut pimpinan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari, rakan-rakan hadirin yang dikasihi sekalian, saya nak sebutkan dalam satu hadis yang dibawakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya nak kaitkan dengan tajuk kita pada malam ini adalah berkaitan dengan satu hadis yang diriwayatkan daripada Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu an Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kitabullah azza wa jalla huwa hablullah man ittaba'ahu kana 'ala al-huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalah. Sabda Nabi SAW daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, katanya bahawasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kitab Allah azza wa jal ialah tali Allah, yakni sebab yang membawa kepada rahmat Allah sesiapa yang menurutnya, yakni berada di dalam hidayah petunjuk yang sebenar-benarnya, dan sebaliknya sesiapa yang meninggalkannya maka beradalah ia di dalam kesesatan. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasihi sekalian, dapatlah kita melihat dan menilai sebenarnya daripada hadis yang saya kongsikan pada malam ini, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan pada kita untuk kita nak menjadikan pimpinan Rasul SAW itu sebagai satu contoh ikutan yang terbaik. Apa kata Nabi? Sebab itulah kitab Allah itu sebagaimana yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW, dianya membawa kepada rahmat kepada manusia. Apa makna rahmat? Rahmat ni maknanya kasih sayang Allah. Sebab itu hadis ini ketika mana dalam dalam penterjemahan hadis ini disebutkan bahawasanya nasib seseorang itu bergantung kepada kepatuhan atau tidaknya kepada kitab Allah. Apa yang Nabi turunkan pada kita berdasarkan kepada wahyu yang disampaikan, Nabi cerita pada kita bagaimana sesuatu perkara kebaikan yang Nabi bawa supaya kita dapat mengikut jalan petunjuk baginda Nabi SAW ini satu persatu. Nabi datang kepada kita, Nabi cerita dalam banyak keadaan. Sebenarnya Nabi nak mengajak kita untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata dalam satu hadis, Nabi kata kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umat aku ni, kata Nabi, semuanya masuk dalam syurga illa man aba, melainkan yang enggan. Lalu sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Wahai Rasulullah, siapa yang enggan untuk masuk dalam syurga Allah ni? Ketika mana Nabi bentangkan tentang keindahan syurga, Nabi bentangkan tentang bagaimana seronoknya orang yang memasuki syurga Allah. Tetapi ada di kalangan umat manusia, kata Nabi, apa ni kita translate dia sebagai golongan yang enggan. Jadi kalau bahasa kita ni tak mau lah, enggan, tak nak. Jadi kalau dia tak nak, jadi peliklah sahabat ni. Ketika mana ada kebaikan demi kebaikan yang disuarakan oleh Nabi SAW, tetapi ada juga manusia yang tak nak masuk syurga. Dan itu sudah tentulah sahabat Nabi ni menjadi hairan. Dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man yaba? Siapa yang enggan masuk syurga ni?
Lalu Nabi sebut, Nabi kata, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nabi kata, siapa yang dia taat kepada aku, dia akan masuk dalam syurga. Tetapi barang siapa yang melakukan maksiat, faqad aba, dia menjadi golongan yang enggan untuk masuk dalam syurga. Tuan-tuan boleh faham tak ketika mana kita sebut tentang pimpinan yang dibawa oleh Nabi SAW untuk kita menuruti segala apa yang diturunkan dalam Al-Quran itu. Tetapi ada juga manusia, setelah ada kebaikan Al-Quran itu, ada juga daripada kalangan manusia ni yang menolak, yang enggan, yang tak mau untuk menerima Islam, agama yang terbaik ini. Sebab itulah Allah sebut ya dalam Quran, jadi dalam satu istilah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, Allah kata afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebahagian kitab dan kamu kufur kepada sebahagian kitab yang lain? Sebab itu dalam kehidupan manusia ni, dia terbahagi kepada beberapa golongan. Pertama, golongan yang patuh sungguh kepada perintah Allah, yang mereka baca Quran, mereka memahami Quran, mereka bertadabbur dengan Quran, akhirnya mereka beramal dengan Al-Quran. Ada satu golongan lagi, mereka memahami Al-Quran, mereka faham Al-Quran, tapi ada kalangan mereka yang tidak menuruti kehendak Al-Quran. Ada satu lagi golongan yang tidak langsung dia memahami Al-Quran, lalu dia tidak menjadi golongan yang patuh kepada Quran sebab dia tidak memahami Al-Quran. Kita untuk menjadikan kehidupan kita ni kehidupan yang terbaik, kehidupan yang terjamin, kehidupan yang mendapat kesejahteraan dunia dan akhirat, maka sudah tentulah tidak ada jalan mudah, tidak ada jalan shortcut, melainkan kita perlu patuh memahami intipati Al-Quran sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi apa yang kita harapkan supaya kalaulah kita nak kepada jalan syurga Allah, sudah tentulah jalannya ialah bagaimana untuk kita memahami intipati Al-Quran. Teringat saya kepada kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Ali ada 4 sifat utama bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan di antara kata Sayyidina Ali dalam sifat orang bertakwa ini, di antaranya daripada 4 sifat ini, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebutkan pada kita, iaitulah golongan yang patuh kepada Al-Quran, apa yang diturunkan kepada kita. Nah, pertama, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Yang kedua, sifat orang bertakwa ni kata Sayyidina Ali, iaitulah mereka beramal, al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan. Ni kitab Al-Quran. Kita faham, tapi kadang-kadang nak patuhnya tidak. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Minhajul Abidin, dia kata satu zaman, kamu akan jumpa satu zaman di mana zaman tu manusia dia mengetahui tapi tidak menyedari. Saya ulang, kata Imam Al-Ghazali, kamu akan jumpa satu zaman itu di mana pada zaman itu manusia mengetahui tetapi tidak menyedari. Bahasa mudah kita nak faham ni dijayati, iaitulah manusia ni dia tahu dosa pahala tapi dia tak sedar. Ramai orang yang dia tahu dah tutup aurat itu, buka aurat itu berdosa, dia tahu, tapi kenapa dia dedahkan aurat dia? Sebab tak sedar. Dia tahu tak meninggalkan solat dalam kehidupan dia 5 waktu itu berdosa, dia tahu, tapi kenapa dia tak solat? Sebab dia tak sedar. Dia tahu tak mencuri itu berdosa? Dia tahu tak? Dia tahu. Zaman ni zaman orang yang tahu, tapi dia buat kenapa? Sebab tak sedar. Ramai orang hari ni yang dia makan rasuah umpamanya, tapi kenapa dia buat juga? Sebab dia tak sedar. Kita terbelenggu di dosa kita, akhirnya hati kita akan jadi gelak-gelemak. Gelak-gelemak ni bahasa Kedah dia panggil. Kan? Hati kita dia jadi tak tenang. Kerana apa? Kerana hati yang dibaluti dengan dosa-dosa setiap hari. Sebab itu Quran turun dengan panduan ini. Sebab itu ketika mana Nabi SAW sebut ini sebagai kitab yang menjadi panduan kepada manusia. Lihat bagaimana akhlak yang ditunjukkan, yang dipamerkan oleh
Nabi satu orang yang sangat menjaga akhlak dan etika dia dalam kehidupan. Hari ini kita sebut tentang kemuliaan Al-Mustafa. Kita nak mengangkat bagaimana Nabi SAW menjadi contoh pimpinan yang terbaik dalam kehidupan manusia. Bukan hanya daripada kalangan orang Islam, bahkan kalangan orang bukan Islam juga meletakkan kedudukan ranking baginda Nabi SAW itu pada ranking yang pertama, yang menjadi contoh tauladan yang terbaik kepada sekelir umat manusia. Tapi kita hari ini, ketika mana Nabi tinggalkan kita dengan dua perkara, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Malik. Ni sebab itu ketika mana Nabi kata, aku tinggalkan dalam kalangan kamu dua perkara, yang mana bila kamu pegang dengan dua perkara ni, kamu takkan sesat selama-lamanya, kata Nabi. Iaitulah kitab Allah dan sunnah baginda Nabi SAW. Inilah yang kita perlu sebut, bahawasanya kita nak menjadikan Rasulullah itu sebagai jalan pimpinan. Kalaulah Rasulullah SAW ceritakan tentang akhlak, maka pimpinlah kepimpinan baginda Nabi SAW itu yang layak untuk kita ikut. Bagaimana kita melihat kepada akhlak yang ditonjolkan, bagaimana kita melihat kepada perilaku Nabi SAW, bagaimana juga untuk kita melihat tutur bicara Nabi SAW, bagaimana juga kita melihat kepada dakwah yang disampaikan, bagaimana juga untuk kita melihat kepimpinan baginda Nabi SAW. Maka perlu kita mengikut intipati Al-Quran sebagaimana yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Masya Allah, saya terkesima sekejap bila tadi kata Imam Al-Ghazali kata ada satu zaman manusia mengetahui tapi tak sedar. Ni akanlah nak tunggu kematian baru nak menyejarkan kita kan Ustaz kan. Allah Akbar. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Nak tahu lepas ni kita akan sambung lagi bagaimana sebenarnya yang dikatakan pimpinan jalan Rasulullah SAW itu sendiri. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam.
Radio sentiasa memberi anda lagu-lagu yang terbaik. Pastinya dia tahu segalanya, sudah dunia ini fana, aku terleka sana. Hidupku mengharap kebahagiaan. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlak kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmul Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azmul Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis bol bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan Bual Bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera, tempat adalah terhad bertakluk kepada terma dan syarat. Hijrah adalah dari insan yang sejati. Hijrah itu memanggil jalan yang suci. Dengarkan lagu Hijrah Demi Ilahi, alunan penyampai Radio IKIM yang akan mula disiarkan menerusi ke semua platform digital Jumaat ini 4 Ogos 2023. Terus ikuti kami di semua platform media sosial bagi mendapatkan info-info terkini. Radio IKIM, inspirasi Inforia Islami. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Ekspresi di IKIM, inspirasi Inforia Islami, kemuliaan Al-Mustafa kembali bersiaran waktu ini bersama saya Nur Tiparadi dan juga tetamu kita yang telah pun bersama dengan sahabat-sahabat pendengar untuk perkongsian kita pada minggu ini. Kita ada Al-Fadhil Ustaz Haji Nurul Aswar Nasrul untuk perkongsian kita. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz kongsikan kita tentang hari ini. Tajuk kita sangat besar sebenarnya bila disebut tentang pimpinan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan mukjizat terbesar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran sendiri. Dan kadang-kadang Ustaz, dia bukannya sekadar Al-Quran tu tak dijenguk Ustaz, kadang-kadang memang tak tengok pun, tak pandang pun Al-Quran tu Ustaz. Itu yang sangat-sangat kita risaukan Ustaz. Mungkin kita sambung lagi perkongsian kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita akan sambung pada bab yang kedua ni. Perkongsian kita pada malam ini adalah mengikut jalan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan sidang pendengar yang dikasihi sekalian di Radio IKIM, eksklusif pada malam ini kita bawakan bagaimana hari ini perkongsian kita. Tadi kita dah sebutlah DJT berkaitan dengan Al-Quran yang sudah tentulah itu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita pada hari ini. Sedar atau tidak sebenarnya ketika mana Allah menjadikan manusia ini kita, maka Allah juga menjadikan pada kita ini 4 perkara asas. Allah jadikan manusia, lalu Allah jadikan kita dengan 4 perkara asas. Pertama, bila Allah jadikan manusia, Allah letakkan pada manusia itu jasad. Satu, jasad ini kena ada, sebab inilah jasad kita. Kita boleh pegang, boleh sentuh. Nah, ini jasad kita. Yang kedua, roh. Ketika mana jasad dicipta, Allah juga menciptakan roh yang diletakkan dalam badan manusia, jasad manusia. Ketika mana Allah perintahkan malaikat untuk mencabut roh daripada jasad kita, maka waktu dan ketika itu kita akan meninggal. Yang ketiga, akal. Ada manusia, penciptaan manusia, lalu Allah ciptakan akal kepada manusia. Nah,
Yang keempat, qalbun, hati. Allah ciptakan manusia, lalu Allah ciptakan hati kepada manusia. Sebab itu dalam kehidupan ini, manusia ini seringkali lalai. Kenapa? Sebab mereka tolak kepada kitab Al-Quran dalam kehidupannya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lupa dan lalai ni. Kata para ulama, ketika mana manusia ini berada dalam 4 keadaan menyebabkan dia lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Pertama, dengan dunia manusia boleh lalai. Dunia ini menyebabkan manusia dilalai dengan apa yang Allah perintahkan kepada manusia. Al-Quran dia tolak, hadis dia tolak, apa yang ada dia tolak kerana urusan dunia. Hari ini manusia, macam saya sebutkan tadi, yang saya petik daripada kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sebagaimana hari ini manusia dia mengetahui tetapi tidak menyedari. Dia terlalu taksub kepada urusan dunia. Hari ini menyebabkan manusia ini dia hambat dunia sehingga dia jadi letih dengan hidupnya. Sebab itu manusia hari ini bila dia terlalu ligan dunia, dia akan stres. Hidupnya jadi terumbang-ambing kerana menurut kehendak dunia semata. Kita tidak mengajar, Islam tidak mengajar untuk menolak dunia, tidak. Bukan ambil duduk atas tikar sejadah, pegang tasbih, duduk subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang ajak pergi kerja, dia kata tak boleh ni dunia semua ni, tolak. Bukan begitu. Bukan untuk kita menolak dunia, tidak. Ambillah dunia, tetapi jangan kita menolak kepada intipati akhirat. Ambil akhirat, dunia akan sampai. Tapi kalau kita hanya mengejar pada keindahan dunia, kita akan rosak binasa dalam kehidupan. Sekel kehidupan manusia, kita mencari dan mengejar akhirat, dunia akan sampai pada kita. Tetapi kalau kita mengejar dunia semata-mata, akhirat akan lari. Sebab itu sidang hadirin pendengar yang dikasihi sekalian, dunia yang ada ni dia akan menghambat kita agar kita lupa kepada apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan dibawa oleh Nabi SAW dalam hadis baginda Nabi SAW. Jadi jangan kita terlalu kepada dunia sehingga kita lupa kepada jalan akhirat. Hari ini di JT, kalau kita lihat kepada aturan alam ni, manusia kadang-kadang terlalu obses dengan dunia, handsetnya, dengan gadget-gadget yang canggih. Hari ini semua orang ada media sosial masing-masing. Semua orang berhak untuk menulis. Semua orang berhak untuk berkata-kata. Netizen hari ini boleh buat apa macam. Tetapi ingatlah, setiap kata kita, setiap tulisan kita, setiap apa yang kita buat, semuanya akan diambil kira. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah, al-yawm nakhtimu ala afwahihim, mulut kamu semua kami akan kunci serapat-rapatnya. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, yang hanya akan berkata tangan-tangan kamu. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, yang akan menjadi saksi kaki-kaki kamu bima kanu yaksibun, di atas apa yang kalian telah kerjakan. Sebab itu kita tak boleh lari BJT. Setiap tulisan kita, perkataan kita yang keluar daripada lisan bicara, biarlah menjadi sesuatu yang ihtiyat, berhati-hati kata dalam fiqh. Hati-hati. Jangan kita terlalu nak mengomen sana dan sini tanpa kita berfikir. Seolah-olah kita aja betul. Dalam satu isu kita komen sehingga macam seolah-olah benda tu takkan berlaku kat kita ni. Ini bahaya. Kita kena fikir juga. Kadang-kadang Allah nak uji kita. Yang kita bercakap ni, kita bukan kata kita betul semua. Tetapi kerana Allah menutup keaiban kita. Jadi sebab itu, para pendengar yang dikasihi sekalian, hati-hati dalam tulisan kita. Hati-hati dalam kita berbicara. Hati-hati dalam kita memberikan pendapat. Hati-hati dalam kita melihat. Hati-hati dalam kita mendengar. Ini dunia. Dia akan tarik kita. Sehingga kita lupa lalai kepada perintah Allah. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, kata para ulama, yang kedua ialah manusia. Manusia juga boleh menyebabkan kita jadi teroyoh-hayang. Manusia juga boleh menyebabkan kita jadi lari daripada perintah Allah. Kita hari ini mengikut kehendak manusia lebih daripada kehendak Allah Ta'ala. Kita
hari ini manusia ni kita takut lebih daripada apa kata Allah. Kita kata aku takutlah, saya manusia kata macam ni kat aku. Tapi kita tak pernah berpendapat apa kata Allah pula pada kita. Kita hanya bimbang dengan apa kata manusia. Kalau buat kenduri kecil orang kata, buat kenduri besar pun orang kata juga. Habis tu macam mana nak buat? Serba salah, tension kita, kan? Sebab kita hanya menurut kata manusia. Ada orang yang nak pergi masuk minang anak dia, dia nak letak harga. Dia kata kalau letak murah nanti orang kata juga, kalau letak mahal orang kata juga. Habis tu sebab itu kita tidak berpegang kepada aturan Allah. Ini jadi manusia juga boleh menyebabkan kita hilang pertimbangan mengikut kata manusia. Yang ketiga, nafsu. Kerana nafsu boleh menyebabkan kita hilang Allah Ta'ala. Dengan nafsu kita buat apa sahaja sehingga kadang-kadang kita lupa ada Allah di hadapan. Ini. Yang keempat, syaitan. Syaitan juga bila ada bisikan pada kita, iblis dan syaitan, sudah tentulah dia akan menyebabkan kita ni lari daripada Allah. Nabi SAW pesan semua ni untuk kita jaga. Nabi pesan musuh kita syaitan yang nyata. Nabi pesan sebab Nabi sayang kat kita. Sebab itu Nabi ajak kita umat Muhammad ini semuanya patuh pada Quran yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita melihat bagaimana percaturan yang ditinggalkan oleh Nabi SAW 1400 tahun dulu. 1400 tahun dulu Nabi SAW tinggalkan kita umat baginda Nabi SAW ini dengan Al-Quran. Inilah yang disebut dengan kemuliaan Al-Mustafa. Sebelum kehadiran baginda Nabi SAW, iaitulah kehadiran dan kedatangan baginda Nabi Allah Isa AS. 537 tahun fatrah di antara Nabi Isa dengan kelahiran baginda Nabi SAW. 537 tahun fatrah itu, ketika mana Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Dan kemudian setelah 537 tahun itu, datanglah baginda Nabi SAW. Pada kehilangan baginda Nabi Allah Isa dan kehadiran baginda Nabi SAW, lahirnya hampir 600 batu berhala pada ketika itu. Fatrah yang ditinggalkan. Para pendengar yang dikasihi sekalian, baginda Nabi SAW tinggalkan kita 1400 tahun lebih. Bayangkan betapa banyaknya sudah berhala yang timbul pada hari ini. Kalaulah 537 tahun fatrah yang ditinggalkan semasa ketiadaan Nabi Allah Isa dan semasa hadirnya baginda Nabi SAW, sudah ada hampir 600 batu berhala. Bayangkan kita sudah ditinggalkan oleh Nabi SAW 1400 tahun dulu. Apa nak jadi dengan umat Nabi kalau dia tidak melihat bahawa apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW ini sebagai sesuatu yang sangat terbaik. Kalau kita mengambil seluruh intipati Al-Quran, sudah tentulah kehidupan kita akan menjadi cemerlang. Bukan hanya dunia, tetapi juga sampai di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Masya Allah, ni kena belajar cermat, hati-hati dalam kehidupan ni yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Ustaz, kita sampai ujung-ujung dah Ustaz. Sedikitlah kesimpulan daripada perkongsian kita kali ini. Saya kira ni sebagai bahagian pertama Ustaz ya. Saya rasa memang akan ada sambungannya insya-Allah. Silakan Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih DJ. Kita ini bahagian pertama insyaAllah. Kita akan sambung pada minggu hadapan pula insyaAllah. Baik, untuk rumusan atau khulasah yang dapat kita simpulkan pada malam ini berkaitan dengan tajuk kita lah. InsyaAllah bila kita mengikut segala pimpinan jalan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW, sudah tentulah kejayaan itu menjadi milik kita. Nabi tinggalkan kita dengan Quran, Nabi tinggalkan kita dengan hadis. Akhirnya bila kita pegang kepada jalan pimpinan ini, sudah tentulah kejayaan itu akan menjadi milik kita. InsyaAllah. Allahu'alam. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah yang kita inginkan Ustaz. Jalan kehidupan kita ni terpimpin. Dengan siapa? Dengan baginda Nabi SAW. Walaupun jasad baginda Nabi SAW 1400 tahun dah tak ada dah dengan kita, tapinya yang ditinggalkan pesan-pesannya Al-Quran dan juga hadis, itulah yang nak kena pegang sekuat-kuatnya seperti mana yang Ustaz dah katakan tadi. Dan insyaAllah minggu depan kita akan bersama Ustaz lagi nak sambung lagi tentang pimpinan, mengikut pimpinan jalan Rasulullah SAW ini untuk bahagian kedua minggu hadapan. Bertemu lagi insyaAllah Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sallu ala khairin nabi Ahmad al-Mustafa. Sallu ala khairin nabi Ahmad al-Mustafa. صلوا على خير النبي
Ekspresi IKIM, inspirasi euforia Islami. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود ومنادياتك يا معدن الجود ومنادياتك يا معدن الجود telah lama aku menanggung rindu padamu jiwa dan tubuhku pilu jauh darimu setiap detik nafasku ingat padamu dengarlah luahan ini duhai nabiku بنيتي أقصى مرامي يحظى بالشهود بنيتي أقصى مرامي يحظى بالشهود وأرى باب السلام يا زاكي الجود وأرى باب السلام يا زاكي الجود kedua mataku ini ingin melihatmu kedua tanganku ini ingin menyentuhmu meski di dunia ini aku tak mampu namun di syurga abadi moga bertemu وعليك الله صلى ربي ذو الجلال وعليك الله صلى ربي ذو الجلال سيدي العمر والعجب بالوصل جود سيدي العمر والعجب بالوصل جود صلوات الله atasmu oh cahaya hati dengannya kan terang hati dan sanubari ku harap pemberianmu di dalam mimpi untuk bertemu nabiku sebelum mati طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود ومنادياتها يا معدن الجود ومنادياتها يا معدن الجود ومنادياتها يا معدن الجود ومنادياتها يا معدن الجود 24 jam sentiasa mendampingi indah dengan muzik Islami dan program dakwah Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar dengarkan di IKIM inspirasi euforia Islami. Kalau kita bercakap tentang rahsia, katalah aib orang. Dan setakat aib yang kita tahu itu, kita ada kuasa dan pengaruh atas orang yang mempunyai rahsia. Maknanya kalau orang yang jahat dia boleh mengugut. Kalau tidak dikawal, dia akan memusnahkan. Buatlah undang macam mana sekalipun, hanya buku undang-undang tu yang tebal. Kerana itu, sifat kepertanggungjawaban dan akhlak itu memainkan peranan yang besar. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik
mesra wudu. Hijrah adalah dari insan yang sejati. Hijrah itu memanggil jalan yang suci. Dengarkan lagu Hijrah Demi Ilahi, alunan penyampai Radio IKIM yang akan mula disiarkan menerusi ke semua platform digital Jumaat ini 4 Ogos 2023. Terus ikuti kami di semua platform media sosial bagi mendapatkan info-info terkini. Radio IKIM, inspirasi Inforia Islami. Seorang hamba Allah tidak cukup padanya dengan hanya melakukan taat, tetapi perlu juga meninggalkan maksiat. Maksudnya tidak cukup belajar tentang bagaimana untuk melakukan ibadah, tetapi perlu juga kita tahu siapa musuh-musuh kita yang merupakan penyebab kepada kita melakukan dosa dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Adab adalah hiasan paling indah, peninggi diri dan juga maruah. Perkongsian bicara adab bersama Ustaz Salahuddin Harun setiap Selasa 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam.